Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Waalaikumsalam dan selamat petang. Okay, boleh cik kenalkan nama, umur, tempat tinggal dan status perkahwinan? Nama saya Muhammad Syed Azman. Umur saya 18 tahun. Tempat tinggal saya di Taman Kenanga, Tampoi, Johor Bahru, Johor. Dan status perkahwinan saya belum disiri. Okey, apakah jenis perniagaan dan di mana tempat berniaga cik? Untuk perniagaan saya jenis perniagaan kecil dan saya berniaga di Jalan Tetik 1, Pusat Perindustrian Dahlia ataupun Perindustrian Gempas di Johor Bahru. Okey, berapa lamakah anda berniaga? Lebih kurang dalam setahun 6 bulan, setahun setengah. Berapa ramai pekerja anda? Sekarang ni saya masih ambil seorang saja dan seorang pekerja saya. Termasuk saya 2 orang. Okey, apakah kesan atau cabaran semasa pandemik COVID-19 pada perniagaan anda? Kesan pandemik COVID pada perniagaan saya, ramai customer hilang, customer berkurang, hampir bankrupt. Dan customer lama pun macam dah hilang. Yang sebelum PKP memang dah ramai hilang lah. Okey, adakah berlaku perubahan terhadap harga bahan mentah ketika pandemik? Dia ada berlaku perubahan, dia ada apa-apa berlaku. Takkan saya pergi ke mana-mana supplier, dia menetapkan harga dengan yang sama untuk supaya pembeli-pembeli ataupun pemborong tidak mukuk ataupun memberi komen pada kedai itu sebelum dia masih menetapkan harga yang sama di kedai dia. Okay, berapa lamakah anda berniaga sebelum pandemik dan selepas pandemik? Sebelum pandemik saya hanya berniaga dalam masa setahun, dan di awal pandemik pada bulan 3 tahun 2020, di situ saya bermula berhenti berniaga sekejap kerana PKP di negara kita ini buat masa 6 ataupun 7 bulan mungkin. So saya berhenti sekejap dan selepas PKP tu saya berniaga balik dan banyaklah terjejas pada perniagaan saya. Okey, adakah anda mengambil masa yang lama untuk berniaga secara normal seperti sebelum pandemik? Okey, kalau nak ikutkan masa, ada PKP pada tahun lepas, pada bulan 7 betul. Lepas bulan puasa ada PKP, and then saya rasa bulan lepas, bulan 3 barulah back to normal saya punya perniagaan. Adakah anda menerima bantuan kewangan dari kerajaan atau pinjaman untuk perniagaan anda? Oh, tak ada. Memang tak ada bantuan kewangan ke apa ke. Memang last month tu memang dah save money untuk pembukaan seterusnya after PKP. Okey, adakah pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan oleh kerajaan membantu perniagaan dalam tempoh ini? Membantu, ya membantu. Okey, adakah anda akan menggunakan pinjaman peribadi untuk mengatasi wabak? Pada masa sekarang memang tak lah, sebab ianya bukan terlalu kuat sangat terjejas pada keluarga maupun perniagaan. So masih adalah sikit untuk perbelanjaan. Okey dah, itu saja dari soalan dari saya. Terima kasih kerana membantu kami untuk interview ni. Sama-sama. Okey, selamat berjaya dan semoga perniagaan anda berjalan lancar. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, Miss Lim. So, mari kita mulakan interview ini. Soalan pertama. Sila buat pengenalan diri tentang nama, umur, tempat tinggal dengan status perkahwinan. Nama saya Lim Hui Wen, umur 25 tahun, tinggal di Kapal Kering Selangor, sudah berkahwin. Okey. Miss Lim, apakah jenis perniagaan anda dan manakah tempat berniaga anda? Jenis perniagaan saya ialah perniagaan jual burger dari rumah di Kapal Kering Selangor. Bilakah waktu beroperasi? Setiap Isnin sampai Sabtu dari jam 5 petang hingga 11 malam. Miss Lim, berapa ramaikah pekerja anda? Pekerja adalah seramai 3 orang termasuk saya sendiri dengan anak saya. Mereka akan membantu saya untuk membungkus dan mengambil order. Apakah kesan atau cabaran apabila pandemik COVID-19 kepada perniagaan anda? Untuk mematuhi SOP masa beroperasi, perniagaan saya terpaksa membuka kepada 2 petang sampai 8 malam. Perubahan tersebut telah membawa kesan serius kepada saya. Ini disebabkan pelanggan tetap biasanya akan membeli burger sebagai dinner atau supper, tetapi perniagaan saya telah menutup pada 8 malam. Miss Lim, adakahnya berlaku perubahan terhadap harga bahan mentah ketika pandemik COVID-19 ini? Tiada perubahan harga minyak daripada pihak pembekal, tetapi masalah yang saya hadapi adalah tidak dapat mengganggar kuantiti bahan mentah yang diperlukan dengan tepat kerana jumlah pelanggan telah berubah dan berkurang semasa COVID-19. Perniagaan saya telah mengalami kerugian kerana bahan mentah makanan tidak dapat tahan lama. Okey, adakah anda berhenti perniagaan semasa PKP diumumkan? Tidak, perniagaan saya masih berniaga semasa PKP, tetapi masa beroperasi telah berubah, iaitu 2 petang hingga 8 malam dan hanya bungkus digunakan. Miss Lim, adakah anda menerima bantuan kerajaan atau pinjaman untuk perniagaan anda tak? Saya tidak meminta bantuan kewangan kerajaan kerana tidak dapat mengetahui informasi yang mencukupi untuk meminta bantuan kewangan. Adakah anda akan menggunakan pinjaman peribadi untuk mengatasi wabak ini tak? Saya tidak memerlukan meminta pinjaman kerana perniagaan saya masih beroperasi semasa PKP. Tabungan saya masih mencukupi bagi saya menjalankan perniagaan saya. Soalan terakhir, apakah langkah lain yang anda lakukan untuk meningkatkan keuntungan ketika pandemik ini? Langkah yang dilakukan adalah mengeluarkan set combo yang lebih banyak dan murah untuk menarik pelanggan. Terima kasih Miss Lim untuk menyertai interview ini. Thank you. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syahrul bin Samsudin, nombor metrik 261709. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan, penyataan masalah dan juga kesimpulan. Pertama sekali ialah pengenalan. Berkenaan kajian ialah di mana projek kami iaitu service learning yang kami pilih ialah mengkaji kesan pandemik COVID-19 pada perniagaan mikro kecil MES di Malaysia. Seperti yang kita tahu, MES juga menyumbang kepada ekonomi negara. MES adalah aktiviti perniagaan sama ada pembuatan atau perkhidmatan dan penjualan di mana perolehan jualan tahunan kurang dari RM300,000 atau bilangan pekerja satu norma saja kurang daripada 5 orang. Perniagaan MES amat terjejas selepas kewujudan pandemik COVID-19 di Malaysia kerana mereka perlu mengikut pelbagai peraturan kerajaan untuk
mengurangkan penyebaran pandemik ini seperti menutup perniagaan, tempoh masa yang digunakan, penjarakan sosial dan sebagainya. Hal ini menyebabkan mereka kekurangan aliran tunai operasi, penurunan permintaan untuk produk dan perkhidmatan perniagaan ditutup, pengurangan peluang untuk bertemu dengan pelanggan baru, dan masalah dengan mengubah strategi perniagaan untuk menawarkan produk dan perkhidmatan alternatif. Jadi, kami telah memilih dua responden iaitu Encik Muhammad Syahir bin Azman dan juga Puan Lim Hoi Wen bagi melengkapkan kajian kami. Mereka berusia 18 tahun dan 25 tahun masing-masing. Mereka menjalankan perniagaan burger di bahu jalan kawasan pusat perniagaan Kempas JB dan juga dari rumah kawasan Kapal, Kelang, Selangor. Ini adalah responden pertama kami iaitu Encik Muhammad Syahir bin Azman dan ditemukan oleh saya sendiri di Jimik. Dan ini adalah gambar beliau bersama pekerjanya dan di belakangnya itu adalah perniagaannya pada masa ini. Dan ini pula adalah responden kedua kami iaitu Puan Lim Hoi Wen yang ditemu ramah bersama ahli kepala kami, Oh Yi Jian, di rumahnya. Kedua ialah penyataan masalah di mana daripada kajian yang diperoleh, kami dapat mengenal pasti 3 kemahiran yang dapat dilakukan seperti kemahiran tingkah laku profesional dan etika dalam menangani masalah, kemahiran komunikasi dan kerja berpasukan dan juga kemahiran mengatur pelibatan masyarakat dalam menangani masalah ekonomi yang berkaitan. Jadi, kajian ini ialah berkenaan masalah yang dilalui oleh MES ketika pandemik COVID-19 dan beberapa cadangan mengatasinya diberikan kepada mereka. Nama saya Awijen, matris number 269869. Sekarang, saya akan menerangkan objektif kajian dan metodologi kajian ini. Objektif kajian ini ada 3. Yang pertama, untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh perniagaan responden kami semasa pandemik COVID-19. Yang kedua, untuk mengkaji impak pandemik COVID-19 terhadap perniagaan responden. Yang ketiga, untuk mencadangkan cara yang boleh dilakukan oleh peniaga kecil untuk mengatasi masalah yang dihadapi semasa pandemik COVID-19 dalam menjalankan perniagaan mereka. Selepas itu, saya akan menerangkan metodologi kajian ini. Metodologi yang digunakan adalah secara bentuk soal sedidik dan temu buah. Dalam kajian ini, pengkaji telah memilih 2 orang peniaga yang menjalankan aktiviti perniagaan kecil sebagai responden. Pengkaji mengedarkan borang soal sedidik kepada responden tersebut dan juga menjalankan temu buah dengan responden untuk mengumpulkan maklumat. Borang soal sedidik amat sesuai digunakan untuk pengumpulan maklumat dan data responden. Satu set borang soal sedidik telah dibentuk untuk kajian ini melalui Google Form. Pengkaji akan mengedarkan borang soal sedidik ini kepada responden yang dipilih. Soal sedidik mengandungi siri soalan yang bertujuan bagi mengumpulkan maklumat dan data kajian. Terdapat 2 bentuk soal sedidik iaitu terbuka dan tertutup. Pengkaji juga telah menggunakan kedua-keduanya bagi mengkaji kesan pandemik COVID-19 terhadap perniagaan kecil di Malaysia. Selain itu, pengkaji juga menggunakan kaedah temu buah bersemuka dan tidak bersemuka. Temu buah adalah kaedah yang terbaik untuk menganalisis masalah dan kesan pandemik COVID-19 yang dihadapi oleh perniagaan responden. Pengkaji telah menjalankan temu buah secara bersemuka dengan responden daripada Selangor, manakala temu buah secara tidak bersemuka dengan responden daripada Johor, iaitu melalui aplikasi internet seperti Google Form atau Zoom Meeting. Melalui kaedah temu buah bersemuka dan tidak bersemuka, responden mendapat peluang untuk menjawab soalan dengan lengkap dan ini akan memberi informasi tambahan kepada. Selepas pengkaji dapat mengumpulkan semua maklumat dan data perniagaan kecil yang dijalankan oleh responden, pengkaji akan merekod, menganalisis masalah dan kesan pandemik COVID-19 terhadap perniagaan responden. Selepas itu, pengkaji-pengkaji akan berbincang antara satu sama lain tentang cara yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh responden semasa pandemik COVID-19 ini dan mencapai ketiga-tiga objektif kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ani Muhammad N bin Musa, nombor matrik 264986. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang pelaksanaan projek kumpulan kami. Pertama sekali saya akan membentangkan tentang fasa yang pertama iaitu merupakan fasa perancangan. Dalam fasa perancangan ini terdapat 5 kali perbincangan yang telah dilakukan oleh ahli kumpulan kami, di mana perbincangan kali pertama diadakan bertujuan untuk berkongsi idea berkaitan dengan jenis perniagaan yang akan menjadi sasaran kumpulan kami. Perbincangan kali kedua pula dijalankan bertujuan untuk membincangkan dengan spesifik berkaitan dengan jenis perniagaan yang akan menjadi responden kami dan berapa ramai responden yang akan kami pilih.
Manakala perbincangan kali ketiga pula dilakukan bertujuan untuk mengagihkan tugas sesama ahli kumpulan, di mana dua orang ahli kumpulan kami diarahkan untuk menemu ramah responden sama ada secara maya atau secara bersemuka dan berbincang tentang soalan survey yang akan diajukan kepada responden-responden kami. Perbincangan kali keempat pula diadakan bertujuan untuk di mana ketua kumpulan mengingatkan ahli kumpulan tentang soalan survey yang akan diajukan kepada responden dan mengarahkan ahli kumpulan yang ditugaskan untuk menemu ramah responden untuk bertanya kepada responden bilakah mereka mempunyai masa lapang. Dan perbincangan yang seterusnya diadakan bertujuan untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi semasa menjalankan tugasan. Okey, sekarang saya akan teruskan dengan fasa yang kedua, iaitu merupakan fasa perbincangan bersama responden. Seperti yang anda lihat, kumpulan kami telah memilih dua orang responden, iaitu responden yang pertama merupakan Encik Muhammad Syahir daripada Johor dan responden yang kedua iaitu Puan Lim daripada Kelang Selangor. Kedua-dua responden kami merupakan peniaga yang menjalankan perniagaan kecil iaitu perniagaan burger. Sekarang saya akan teruskan dengan fasa yang ketiga iaitu merupakan fasa perbincangan bersama ahli kumpulan selepas temu bual bersama responden, di mana semua ahli kumpulan kami akan mengumpulkan maklumat berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh responden kami sepanjang menjalankan aktiviti perniagaan semasa COVID-19 dan akan memberikan beberapa cadangan alternatif untuk membantu peniaga mereka semasa COVID-19. Sekarang saya akan membentangkan tentang cadangan-cadangan untuk membantu responden kami, iaitu cadangan yang pertama adalah mencadangkan mereka menggunakan platform media sosial sebagai medium utama menjual produk mereka. Okey, media sosial yang dicadangkan adalah melalui Facebook, Instagram dan WhatsApp. Kerana media sosial ini merupakan platform yang paling efektif untuk menjual produk mereka kerana pada hari ini kita lihat hampir semua orang menggunakan media sosial dalam kehidupan mereka. Seterusnya, cadangan yang kedua iaitu kami mencadangkan kepada responden-responden kami untuk membuat inovasi dan menu yang bervariasi. Sebagai contoh, mereka boleh membuat inovasi menu burger yang baharu dan mempunyai kelainan daripada peniaga burger yang lain. Sebagai contoh, mereka boleh membuat burger daging itik salai, burger kambing bakar, burger sotong, burger ayam tanduri dan macam-macam lagi. Kepelbagaian menu ini akan dapat menarik perhatian orang ramai dengan produk mereka. Seterusnya, kami mencadangkan responden kami untuk berpindah ke tempat yang lebih strategik kerana salah seorang responden kami iaitu Puan Lim sebelum ini telah menjalankan perniagaan beliau di tempat yang tidak strategik iaitu di kawasan perumahan beliau. Hal ini menyukarkan beliau untuk mendapat pelanggan kerana lokasi perniagaan beliau tidak jelas dan tidak diketahui oleh orang awam. Seterusnya, kami membantu responden kami untuk memohon bantuan yang disediakan kerajaan seperti bantuan Prihatin Rakyat dan bantuan Geran Khas Prihatin GKP. Kerana GKP merupakan bantuan kewangan secara one-off kepada perusahaan kecil dan sederhana mikro yang berkelayakan bagi meringankan beban kewangan peniaga. Seterusnya, kami mencadangkan kepada responden-responden kami untuk membuat promosi. Perkara ini bertujuan untuk menarik ramai pelanggan datang ke kedai burger responden kami. Pelanggan-pelanggan yang datang akan dapat merasa menu burger yang dijual di kedai responden kami dan apabila mereka merasa burger tersebut sedap, mereka akan datang semula untuk membuat pesanan dan kemudiannya memberitahu orang ramai tentang keberadaan kedai burger responden kami. Kami juga mengambil kira aspek perbelanjaan yang akan digunakan untuk membuat promosi perniagaan kedai responden kami, di mana kos yang terlibat adalah cetak banner berjumlah RM15 dan mencetak risalah RM20 dan jumlah kedua-dua kos ni adalah RM35 untuk menjalankan promosi ini. Selain itu, tujuan kami menjalankan servis learning ini adalah untuk membantu responden-responden kami bagi menyelesaikan masalah dan memajukan perniagaan mereka dalam pada masa yang sama adalah meminimumkan kos yang terlibat dalam membantu mereka memajukan perniagaan mereka semasa COVID-19 ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahirah binti Muhammad Syamsuri, matrik nombor 264025. Saya akan meneruskan pembentangan dengan 6.0 kesan jangka. Sebelum meneruskan kepada kesan, saya akan cerita sedikit tentang projek pembelajaran perkhidmatan service learning yang mana diarahkan oleh pensyarah untuk kami lakukan, di mana projek ini adalah menggabungkan khidmat masyarakat dalam membantu perkongsian pertumbuhan pelajar mengenai perkhidmatan sosial. Di sini kami diminta untuk menemu ramah peniaga-peniaga kecil yang terkesan akibat penularan COVID-19. Kami telah menemu ramah dua orang responden iaitu Encik Muhammad Zahir dan juga Puan Lim Hoi Win yang merupakan peniaga burger.
Tujuan projek ini dijalankan adalah bagi membantu mereka menangani masalah keuangan di HP mereka, dan juga kami sebagai pelajar cuba membantu dan serta memberi cadangan kepada mereka bagaimana hendak menangani masalah yang dihadapi mereka dalam perniagaan semasa penularan COVID-19. Seterusnya 6.1 kesan kepada pelajar. Kita dapat menghuraikan beberapa kesan, antaranya ialah meningkatkan jaringan sosial ataupun social networking di antara kami sebagai pelajar dan juga komuniti di luar sana. Ia dapat mewujudkan hubungan positif di antara komuniti dan juga pelajar. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi serta keyakinan para pelajar menghadapi orang ramai dan juga komuniti. Ini dapat kami temui semasa menemu ramah dua responden kami melalui dua cara, iaitu satu kaedah bersemuka dan satu lagi melalui laman iaitu Google Meet. Di sini kami dapat melihat kami dapat lebih meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan juga serta keyakinan semasa menemu ramah mereka. Seterusnya, kami juga dapat mengetahui lebih mendalam bagaimana komuniti yang terkesan akibat penularan COVID-19 ini menjalani hidup mereka untuk meneruskan kehidupan di samping penularan COVID-19 ini yang semakin tak dapat dibendung. Jadi di sini kami lebih mengetahui bagaimana mereka menghadapi masalah dan bagaimana mereka lakukan untuk meneruskan kehidupan mereka. Seterusnya 6.2 kesan kepada komuniti dan juga responden. Dua responden kami iaitu Encik Muhammad Syahir dan juga Puan Lee Hui Win, di mana terpaksa menutup perniagaan mereka akibat penularan COVID-19 dan juga perintah kerajaan yang melakukan perintah kawalan pergerakan iaitu PKP. Ini serba sikit menjejas pendapatan mereka semasa COVID-19. Seterusnya, kami juga dapat mendapati responden kami kurang berkemahiran dalam meneruskan perniagaan mereka. Maksudnya daripada segi pemasaran. Di sini kami telah mencadangkan melakukan promosi kepada gerai mereka dan juga menginovasikan menu yang terdapat di gerai mereka. Selain itu, kami juga telah mewujudkan akaun Facebook kepada mereka. Seperti mana kita tahu, media sosial merupakan platform yang sering digunakan oleh orang zaman sekarang dan juga mudah untuk mereka menarik lebih ramai pelanggan. Seterusnya, terdapat segelintir peniaga yang tidak tahu bagaimana hendak memohon bantuan-bantuan yang sedia ada untuk mereka. Di sini kami telah mengambil kesempatan untuk membantu mereka dengan mengisi borang-borang dan juga memohon bantuan-bantuan yang sedia ada kepada mereka agar masa depan kelak mereka tahu bagaimana hendak mengisi dan juga memohon bantuan-bantuan ini. Seterusnya, kerajaan juga turut menyediakan berbagai insentif kepada golongan yang terkesan, antaranya B40 dan juga peniaga kecil. Antara contoh bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan ialah 30% diskaun sewaan premis. Ini sedikit dapat membantu perniagaan kecil dalam menangani COVID-19. Itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Akhir sekali, kesimpulan. Kesimpulan yang kami peroleh ialah MBS menghadapi pelbagai cabaran terhadap operasi perniagaan mereka dengan wujudnya pelaksanaan PKP. Malah, strategi yang digunakan oleh peniaga seperti penggunaan sumber kewangan yang terkumpul dan kemahiran lain yang membantu bertindak balas terhadap kelangsungan dan peluang perniagaan mereka hanya bertahan dalam jangka pendek, sejajar dengan perspektif komoditi. Oleh itu, melalui kajian ini, kami dapat membantu perniagaan MES dengan memberi beberapa cadangan seperti pengiklanan di Facebook, Instagram, laman sosial lain. Dan selain itu, kami juga mencadangkan beberapa bantuan kerajaan dan lokasi perniagaan yang boleh dimohon dan sesuai oleh peniaga. Dan akhir sekali, kami juga mencadangkan promosi dan kepelbagaian menu yang sesuai dan menarik agar dapat menarik pelanggan. Sekian, terima kasih.